Assalamualaikum dan hello Zai Stream. So anda bersama dengan saya sekali lagi Zai Asmawi aka Bro Zai membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So topik kita kali ini adalah saya nak cakap pasal beli motosikal. Dan saya tahu benda ni rasanya semua orang tahu, tapi yang tahu tu hanyalah orang-orang yang orang kata dia dah pernah beli motor. Yang kedua, dia dah ada pendapatan lah. Tapi macam mana dengan golongan-golongan yang baru nak habis sekolah, ataupun baru je dia habis sekolah, dia berjinak-jinak dengan dunia pekerjaan dan dia nak beli motor. Dan ialah soalan ni kadang-kadang kalau kita nak tanya kita segan. Sebab benda ni macam soalan yang orang kata lah, ni soalan apa kau tanya ni kan? Semua orang tahu. Pergi kedai motor belilah. Okey. Tapi kita tak nak pergi kedai. Orang kata dalam keadaan kita tak tahu apa-apa, tak ada preparation langsung. Saya pernah buat lah video ni dulu, cuma saya tengok masih ramai lagi yang tanya. Dan ada juga yang tanya, bang, loan bank ke, loan kredit ke, loan kedai? Yang itu. Lepas tu dia orang tanya pula, bang, deposit kena standby berapa? Yang tu pun benda tu juga. So, saya tak adalah buat kira-kira yang spesifik, tapi berdasarkan pengalaman saya akan ceritakan kepada anda. Sebab saya pun banyak kat tanya-tanya orang yang beli motor ni kan. So, daripada cerita dia orang tu saya faham lah, dan saya share pada anda. Okey, berbicara tentang motor kan. Okey, sekarang tengah PKP kan, pandemik. Tak kisahlah PKP ataupun tak. Saya nak bagi tahu, for those yang nak renew Rotek, maknanya korang nak beli insurance, and then korang nak renew terus Rotek, boleh contact saya. Nombor saya ada dekat description ataupun dekat komen yang paling atas. Saya akan pin kan, yang mana korang berurusan dengan saya akan bagi quotation harga yang sesuai dengan korang nak. Siap dengan Roteknya sekali, nanti kami akan postkan ke alamat anda. Tak perlu dah nak pergi JPJ ke, korang nak pergi pejabat pos ke kan, nak pergi apa, pergilah kan mana-mana untuk renew. Dah tak perlu dah. So sekarang ni semuanya kita deal dalam WhatsApp, cun, transfer payment, saya bagi resit, dan and then dokumen yang diperlukan akan dihantar ke alamat anda. Okay, so sebelum tu saya nak tanya juga, sebab video kali ni bukanlah video yang saya dah structure content, saya nak cerita apa, dia santai je hari ni. So saya nak tanya juga, macam mana dengan korang? Kita PKP 3.0 dan nampaknya PKP ni disambung lagi, dan tak tahu, orang kata tak tahu bila penyudahnya kan. Tapi kalau kita tengok daripada apa yang Perdana Menteri umumkan tu, secara berfasa kita akan kembali pulih lah. Tapi kalau keadaan tidak seperti yang diinginkan, mungkin benda ni akan jadi lagi lama. So macam mana dengan korang? Macam mana dengan pekerjaan korang? Sebab saya ada kawan yang dia dah kerja, lepas tu dia kena buang, and then dia minta kerja baru 2 bulan, kena buang lagi sekali. Sebab apa? Pandemik. Dan dia bekerja dalam industri pelancongan, tourism. So saya tak pelik lah kalau dia kena VSS. So macam mana dengan korang? Macam mana? So kalau korang antara orang yang pendapatan sangkut lah kan, apa solution yang korang buat? Apa jalan penyelesaian dia? Cuba share kat ruang komen. Saya nak tahu juga, sebab benda ni semua orang lalui. Cuma ya, sama ada orang tu lalui, dia melalui fasa pandemik ni dalam keadaan dia relax, steady, duit tak putus, ataupun dia relax, kena buang kerja, saving ada banyak, ataupun dia lalui pandemik ni dalam keadaan wow, aku tak ada duit nak bayar motor, nak bayar kereta, nak bayar rumah, anak bini nak bayar, tanggungan mak bapak lagi nak bagi. Macam mana semua tu? Share kat bawah komen. Tak perlu cerita detail lah kan, orang kata just share je. Sebab dengan cara ni kan kita dapat tahu. Kalau saya nak tanya orang satu-satu dekat luar, benda tu macam tak logik. So saya tanya dekat video ni, korang share lah kan. Sebab kita nak tengok, sekadar nak tengok kan macam mana. Dan ialah sebab golongan budak-budak motor, mak-mak motor ni adalah golongan yang paling orang tak tanyalah bab-bab macam ni kan. So korang share. Saya orang pertama yang tanya. Okay, so topik motor ni kan simple je.
Nak beli motor, katalah korang nak beli Y16Z ataupun Y15Z Y suku kan. So Y15 ni bila nak beli, korang kena ada apa? Okay, first memanglah orang kata kena standby duit kan. Tapi kalau duit tak ada macam mana? Kalau duit tak ada, boleh tak nak beli? Dan sekarang ni PKP, ada promo-promo tak sempena PKP? Of course lah kan. Sebab apa? Sale kedai-kedai sekarang ni tersangkut. Bila orang sekarang ni income dia sangkut kan. Orang tak nak berbelanja sangat. Komitmen pun orang tak nak naikkan sangat. Orang tak nak tambah hutang. Jadi bila diorang belilah motor Y15, Y16, segala apa lagi motor kan. Orang macam sorry bro, this is not the right time. Macam tu. Orang macam belum nak beli. Orang nak beli tapi fikir 2-3 kali. Sebab nak beli Y15 tapi dekat rumah ada EFI, guna je lah EFI tu dulu. Orang akan fikir macam tu kan. Sebab penyudahnya, kalau hujan basah, kalau panas muka kau pedih. Ceritanya sama je. Kau bawa Y suku ke, kau bawa EFI ke, sama je. So apa yang ada kat rumah? EFI, keris, ada apa lagi, Penta ke apa, pakai je ada. Itu benda yang berlaku sekarang. So kedai-kedai sekarang ni, kalau korang tengok, dia orang ada promosi tau. Promosi yang pada saya gila-gila lah. Orang kata zero deposit, macam-macam lagi lah. Orang kata apa, datang dulu boleh bincang, tak ada wang boleh sembang, macam-macam lah. Kalau dulu cerita awal, deposit sekian-sekian harga, tak ada wang tak payah datang, sebab tak ada orang nak ambilnya. Tapi sekarang kalau kedai orang kata nak action macam tu, payahlah. Orang tak belilah cerita dia. So promosi kat kedai korang boleh check sendirilah. Dekat Facebook Marketplace pun ada banyak, dia tulis kan, deposit RM1, deposit kosong, datang dulu, harga bincang kemudian. Yang tu korang check. Sebab kita tak boleh nak keluar. So discuss je tengok je dekat Facebook Marketplace. Facebook lah kan, korang tulis Y suku untuk dijual, keluarlah kedai-kedai yang nak jual motor. Lepas tu korang refer je, boleh bincang dekat kedai dalam WhatsApp batuk pula. So macam tu je. Baiklah. Tapi sebenarnya tak kisahlah sama ada kita beli motor secara pergi kedai ataupun kita sembang dekat WhatsApp. Sebenarnya apa yang kita perlu bersedia? First kali kita kena mindset dekat dalam kepala bahawa kita mungkin akan keluarkan down payment. Sebab apa? Down payment ni lah yang mana akan digunakan andai kata loan kita tak boleh tarik banyak. Contohlah kan, motor Y suku harga RM10,000. So loan kita hanya lepas RM9,000 je. So RM1,000 tu kita kena letak deposit lah, down payment lah. Dan juga dekat dalam down payment tu jugalah kadang-kadang disertakan untuk daftar nombor plate lah, apa lagi, adalah macam-macam kan. Ada setengah kedai dia akan kata ini free gift, padahal free gift tu ada dekat down payment. Tengok kedai lah kan, korang pergi kedai yang mana. Kalau orang kata kedai tu biasa, faham-faham lah kan. Itu cerita. So down payment, pandai bincang, korang boleh dapat zero deposit lah. So berkenaan dengan pinjaman, orang akan tanya pula, bang, loan kedai ke, loan bank ataupun loan company pinjaman lah kan. Company pinjaman ada banyak. So nak pakai loan apa? Kalau pekerjaan korang tu gaji steady kan, pergi kedai ataupun sembang kat WhatsApp, mintalah loan bank. So loan bank ni interest dapat rendah. Rendah lah sikit. Tapi kalau tak lepas, sebab kebiasaan memang ada orang yang tak lepas, dia ada sangkut Sikris lah, Siktos lah. Sikris ni kebiasaannya pinjaman study, for those yang study lah. Siktos ni pula kebiasaannya korang pakai postpaid. Handphone tu korang pakai postpaid, lepas tu korang tak mampu bayar, korang tak stop, korang biar je sampai 5-6 bulan, akaun phone tu pun mati, nombor tu dah tak ada, tapi korang ada tunggakan tu korang tak settle, bertahun-tahun naik sitos lah. Itu contoh yang paling mudah.
Dan macam saya biasa tengok jugalah benda-benda macam ni jadi. Dalam 500 bawa 800 jugalah nak settlekan, orang katakan tunggakan tu baru nama kita clear. So sebenarnya kita nak pastikan nama kita clear untuk apply. Tapi tak apa, boleh try dulu kan. Kalau tak lepas nanti biasa dia orang akan bagi tahulah nama you tak lepas sebab ada sekian 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 sekian. So kalau tak lepas loan yang macam tu, macam mana buat? Boleh loan kedai. Loan kedai interest tinggi lah sikit kan. Okay, normal lah. Memang interest tu tinggi sikit daripada biasa. Tapi senang lulus lah. Senang lulus. Dan orang kata kadang-kadang orang kata apa kan, loan kedai ni dia ataupun dibicara juga, tapi dia tak adalah hentak korang interest tinggi sangat. Dia pun ada undang-undang dia ada rule dia. So kita tak boleh cakap lah pasal rule tu macam mana, tapi dia orang pun akan letak bersesuaian dengan harga lah. Loan kedai, kalau dulu loan kedai ni memang normal. Lepas tu orang dah start ambil loan dengan ni lah company pinjaman dengan credit company dengan bank. And then loan kedai masih disediakan for those yang kebiasaannya motor besar. Motor besar ni motor besar ni dia punya hierarki macam kereta besar, kereta-kereta yang level-level tinggi yang mewah. Tapi nak kata kau kena gaji 18,000 baru boleh pakai superbike, tak juga. Gaji 4,000 pun boleh steady dah nak pakai. Cuma kalau nak guna loan bank, biasanya reject lah kan. Sebab dia kata apa, kerja kau ni tak sesuai dengan motor kau nak beli ni kan. Kalau ikut kan tak terbayar. So loan kedai lah yang boleh lulusnya kalau bank dah tak boleh luluskan. Okay, so macam tu. Okay, ini saya nak cerita contoh Y-Suku lah kan. Y15 ni kan, kebiasaan kalau dia minta down payment, biasa kalau orang letak down payment dalam 5,000 lah kan, bayar bulanan dalam 300 lebih lah. Ni cerita tahun lepas kan. Kalau dia letak down payment dalam 3,000, bayar bulanan 200 lebih So lagi besar down payment korang letak, lagi rendah bayaran bulanan. Ini cerita tahun lepas lah. Orang kata pandemik boleh tahan teruk juga, tapi kita sempat boleh bekerja selepas tu kan, boleh keluar. Tak macam yang sekarang lah, orang kata limited, nak keluar pun tak boleh. So atas korang kan, korang bincang, kalau ada bajet nak letak down payment, letaklah down payment. Tapi pada saya, kalau boleh dapat zero down payment pun cantik juga. Sebab apa? Sekarang ni adalah musim yang mana kalau boleh ready cash dekat dalam bank tu perlu. Sebab duit bukan senang masuk sekarang ni, musim pandemik. Okay, so kalau boleh dapat zero down payment, cantiklah zero down payment. Tapi kalau you are willing to pay, tak kisahlah 1,000, 2,000, 3,000, depend on your preparedness lah kan. Ada berapa duit di dalam bank, ready je lah, bayar je lah. Okay, itu satu. So bayaran bulanan dalam 200 bawa 300 untuk kisah Y15 ZR lah. Y15 ZR. Okay, so apa lagi yang korang kena tahu adalah pihak kedai akan uruskan lah pasal road tax. Road tax kan. Dan sebelum korang dilepaskan berjalan dengan motor tu, dia akan isi minyak lah kan, sikit je. Memang biasa tak banyak, sebab bukan dia tak nak isi full tank, sebab dia pun tak tahu bila motor tu nak terjual. Yang pasti dia kata motor ni wajib terjual tahun ni, tak tahu bulan berapa. So banyak orang datang view, tapi tak lepas nak beli, tak mampu nak beli, tunggu promo tak dapat promo, nak letak down payment tak lepas. Kelayakan untuk apply loan dengan bank tak lepas, tapi nak loan kedai action tak mau. Macam-macam lah kan, orang kata ragam pembeli. Tapi tak ada masalah. Sebab apa? Duit kau motor kedai. Kalau kedai tak boleh bagi offer yang kau nak, buat apa kau bagi duit kat motor dekat kedai kan? So betul ke aku cakap? Lantah. Okay, so macam tu cerita dia. Senangnya kan, simple lah. Sama juga dengan beli kereta, benda yang sama, cuma kereta tu 4 roda. Dan biasa down payment kereta ni besar lah sikit daripada motor. Kecuali korang kerja memang steady, so tak ada masalah lah nak beli motor ni. Okay, so apa pendapat korang konten kali ni? Very simple lah. Saya sengaja lah buat sebab ada yang bertanya. Saya faham
yang katalah ada 1,000 orang kan, yang tak tahu benda ni adalah dalam 400 orang. Sebab apa? Mungkin dia orang first time nak beli, ataupun dah pernah ada motor tapi loan mak bapak lah kan, so baru nak beli. Mostly kisah-kisah yang orang kata, kes-kes yang macam ni, orang kata golongan muda lah, yang baru nak kenal dunia. Dia bukan nak kenal dunia tu baru nak bukan, dia baru nak faham apa itu kehidupan sebenar. Sebab kalau sebelum ni kita hidup mak bapak yang tanggung, selepas ni kita hidup kita tanggung sendiri. Dan lagi 20-30 tahun mak bapak kita adalah tanggungan kita, kita kena tanggung. So bermulanya diorang kenal dunia adalah bermula yang mana diorang rasa kehidupan yang dulu sangat happy, berbanding sekarang banyak benda kena fikir. Setuju tak? Saya rasa korang mesti setuju lah. Zaman study cukup menyampah tengok assignment. Sekarang ni kalau dapat assignment happy. Sebab apa? Tak payah nak fikir komitmen yang ada sekarang ni. Baik aku fikir pasal study je. Study sampai umur 60 pun happy. Yang penting ada orang tanggung lah kita hidup. Kalau tidak, macam sekarang lah, kau tak selesai kan, kau jilat longkang lah, makan lumut. Okay, so jumpa lagi untuk konten akan datang. Saya akan cuba buat satu video berkenaan tentang sebab ada yang tanya saya waktu itu pasal, bang, kalau kemalangan dekat jalan raya nak buat macam mana? Dia tanya macam tu. Okay, saya faham lah kan. Pertama dia nak tahulah kan macam mana nak dapatkan towing, macam mana tak nak kena tipu dengan brother towing. Okay, saya faham lah tu. Nak minta tolong kat siapa? Kalau seorang-seorang macam mana? Nak pergi ke mana lepas tu? Nak pergi report dulu ke? Nak pergi hospital dulu ke? Hospital mana nak pergi? Macam mana prosedur? Okay, nanti saya akan buat lah. Saya akan buat berkaitan tentang ni. Saya faham. Saya tahu korang nak tanya pasal apa insurans yang perlu ke, step yang perlu, apa langkah-langkah sebelum konvoi jarak jauh, ataupun lone ranger macam mana. Okay, saya faham tu. Jangan risau, saya akan sertakan lah benda tu. Okay, jumpa untuk video-video yang akan datang. Bye-bye.